Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam mata pelajaran perniagaan di channel Cikgu Fariza Zaki. Untuk hari ini, Cikgu akan sambung bab 1, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan di bawah subtopik 1.5 skala perniagaan. Standard pembelajaran untuk hari ini menerang dan menganalisis saiz dan skala perniagaan berdasarkan kriteria tempatan, zon dan kebangsaan. Jika pelajar tengok pada standard pembelajaran saiz perniagaan, tajuk ini telah diajar sewaktu subtopik 1.4. Pelajar boleh lihat video yang cikgu telah sediakan di channel cikgu. Ini adalah linknya. Okay, so boleh tengoklah klasifikasi perniagaan dari segi saiz dan juga sektor. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Fariza Zaki supaya pelajar-pelajar akan dapat video-video yang terkini daripada Cikgu Fariza Zaki. Okay, mari kita lihat skala perniagaan. Skala terbagi pada dua, iaitu domestik dan juga antarabangsa. Bagi skala domestik terbagi pada tiga. Yang pertama tempatan, kedua negeri dan yang ketiga kebangsaan. Manakala untuk antarabangsa terbagi pada dua, iaitu zon dan global. Okay, lihat pada gambar yang cikgu sediakan. Okey, gambar yang pertama ialah perniagaan trak makanan di mana itu adalah contoh bagi perniagaan domestik. Gambar yang kedua, Malaysia Airlines. Ini adalah perkhidmatan yang ditawarkan, perkhidmatan penerbangan yang ditawarkan di dalam Malaysia dan juga luar negara. Apabila melibatkan luar negara, ia akan melibatkan skala perniagaan antarabangsa. Jom kita lihat lebih detail apa itu skala domestik. Okay, skala domestik terbagi pada tiga. Okay, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan skala domestik, iaitu melibatkan penjualan produk pada peringkat pasaran dalam negara. So, kita duduk di Malaysia, pasarannya hanya ada di Malaysia sahaja. Okey, so pertama ialah skala tempatan. Okey, perniagaan yang menembusi pasaran tempatan yang membekalkan barang dan perkhidmatan mereka di kawasan tertentu. Contoh, saya ambil contoh di Muazzam, Shah, Pahang. So, pasarannya hanya di dalam Muazzam dan sekitarnya saja. Tak keluar daripada daerah Rompin. Okey, saiz pasaran adalah kecil. Kemudian dari segi aspek kos perniagaan, kos yang ditanggung adalah rendah kerana tidak melibatkan operasi yang besar. Jika pelajar lihat pada gambar yang cikgu beri, perniagaan trak makanan, perniagaan burger dan juga perkhidmatan menggunting rambut. Ini adalah contoh pasaran skala tempatan di mana perniagaan ini hanya dijalankan di pasaran tempatan saja. Contoh kalau di daerah Rompin, pasarannya contoh tadi Muazzam Shah saja. Okey, seterusnya yang kedua pasaran domestik skala negeri. Okey, skala negeri ialah perniagaan yang telah berjaya menembusi pasaran yang lebih besar pada peringkat daerah dalam sesebuah negeri. Kos yang ditanggung agak tinggi kerana perlu memenuhi permintaan dari pelbagai daerah. Pada tahap ini, mereka terlibat dalam perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. Okey, saya ambil contoh Pahang. Di dalam negeri Pahang ada banyak daerah. Contoh Rompin, Kuantan, Pekan dan Bentong. So, pasarannya hanyalah di dalam negeri Pahang sahaja. Kalau tengok pada gambar yang pertama, Bayu Patin Tempoyak, Ori Pahang. So, apabila sebut tempoyak, ia adalah makanan tradisi ataupun digemari ataupun disediakan dijual di negeri Pahang. Syahari Mi Jawa. Mi Jawa hanya terkenal di Johor. Kemudian Din Keropok Lekor. Kalau sebut saja Keropok Lekor adalah daripada negeri Terengganu.
Okey, yang ketiga, pasaran domestik adalah skala kebangsaan. Mempunyai saiz pasaran yang lebih besar, perniagaan pada tahap ini meliputi pasaran di seluruh negara. Beroperasi di skala kebangsaan membolehkan peniaga menikmati ekonomi bidangan. Barang dan perkhidmatan dapat ditawarkan dengan harga yang lebih berpatutan kerana menikmati ekonomi bidangan. Apabila sebut ekonomi bidangan, di mana pengeluar menghasilkan barang dalam kuantiti yang banyak, jadi kos seunit dapat dikurangkan. Mampu membekalkan stok dalam kuantiti yang lebih besar. Skala kebangsaan juga boleh membuat rundingan dengan pembekal untuk mendapatkan diskaun yang lebih tinggi dan dapat menjual pada harga yang lebih murah. Dan pasaran domestik bagi skala kebangsaan menyebabkan perniagaan berskala tempatan, seperti cikgu bagi contoh tadi dalam daerah Rompin ataupun contoh lain tadi, Muazzam Shah, suka menyayangi perniagaan berskala kebangsaan. Skala kebangsaan ini adalah skala yang besar. Kalau tengok pada gambar yang cikgu bagi, JNT Express, ini adalah perniagaan berasaskan perkhidmatan di mana agensi ini bukan saja di sebuah negeri saja, dia ada pelbagai lah. Maknanya syarikat ini ada di Perak, Pahang, Melaka, Sabah dan Sarawak. So, liputannya di seluruh negara lah di Malaysia. Okey, kedai ekor RM2. Kedai ekor RM2, kedai RM2 bukan saja pasarannya di negeri Pahang saja. Ada juga kedai ekor di Perak, Kedah, Johor, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Begitu juga dengan kilang roti Gardenia. So, ini adalah pasaran kebangsaan. So, saya ulang, untuk pasaran domestik ada 3. Pertama, tempatan daerah, maknanya lebih kecil berbanding dengan negeri. Negeri melibatkan pasaran daerah-daerah dalam negeri Pahang. Saya contoh Pahang. Okey, kemudian kebangsaan antara negeri dengan negeri yang lain. Maknanya pasaran tu di Pahang, di Perak, so lebih meluas di dalam Malaysia. Okey, seterusnya mari kita lihat pasaran yang kedua, iaitu pasaran antarabangsa. Okay, pasaran antarabangsa melibatkan beberapa aktiviti perniagaan yang dijalankan antara sebuah negara dengan negara lain. Contoh, Malaysia dengan Indonesia. Malaysia dengan Singapura. Maknanya negara kita berurus niaga dengan negara lain. Melibatkan aktiviti import, ekspor dan intraport. Apa maksud import, ekspor dan intraport? Import bermakna kita beli barang daripada negara lain. Ekspor, kita jual barang Malaysia ke luar negara. Intraport, kita beli, bawa masuk barang ke Malaysia, kemudian kita olah barang tersebut dan jual ke negara lain. Liputan pasaran antarabangsa menjadi luas dan sasaran pasaran baru akan wujud. Keadaan ini akan meningkatkan keuntungan syarikat. Okay, ada 2 pasaran antarabangsa. Yang pertama, skala zon. Apa yang dimaksudkan dengan skala zon? Di mana peniaga memberi fokus kepada pasaran di kawasan-kawasan tertentu. Di kawasan-kawasan tertentu yang telah dikenal pasti bersesuaian dengan barang dan perkhidmatan. Contoh, saya ambil Malaysia. Malaysia terletak di Asia Tenggara. Jadi, apabila sebut skala zon, Malaysia akan berurus niaga dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Contoh, Indonesia, Singapura, Myanmar dan mana-mana negara Asia Tenggara. Yang kedua, pasaran antarabangsa adalah berskala global. Global adalah pasaran yang lebih luas merentasi sempadan. Pasaran global mudah ditembusi dengan wujudnya internet. Penggunaan aplikasi seperti email, newsgroup dan laman web di dalam perniagaan yang dapat diguna pakai secara meluas dapat melangkaui sempadan negara.
Jadi, untuk pasaran antarabangsa, cara untuk mempromosikan perniagaan ke luar negara adalah melalui penggunaan internet. Kerajaan juga memberi galakan peniaga untuk menembusi pasaran global. Okey, yang cikgu paparkan sekarang ialah contoh-contoh bagi skala global untuk pasaran antarabangsa. Malaysia Airlines, Tabung Haji, Petronas, AirAsia dan juga Felda. Kerajaan telah menubuhkan Matrec. Matrec adalah satu agensi yang memainkan peranan dalam membantu peniaga untuk menembusi pasaran global lebih luas, di mana peniaga dapat dibantu oleh Matrec untuk mempromosikan barang Malaysia ke luar negara. Okay. Pengeksport Malaysia ataupun mana-mana syarikat sedia ada mengeksport adalah dialu-alukan untuk menjadi ahli Matrec dengan mendaftar secara dalam talian atau menghantar borang pendaftaran pengeksport Malaysia kepada unit Himat Nasihat Perdagangan. Pendaftaran sebagai ahli Matrec adalah percuma. So, mana-mana peniaga ataupun pengeksport di Malaysia boleh mendaftar sebagai ahli Matrec secara percuma. Okey, itu saja untuk hari ini. Sehingga bertemu lagi di lain masa.